Rasanya dah boleh bersedia semua. Semua dengar suara saya dengan jelas. Tak ada sangkut-sangkut ya. So kalau tak clear boleh bagi tahu saya. Clear. Okay. Clear. Okay, terima kasih. So macam tadi saya kata saya ada share link. Kalau you all nak share dengan orang lain pun tak ada masalah sebab memang kita open untuk webinar kali ni. Okay. Apa yang siapa tak masuk tak apa. Jangan masuk, saya akan still accept. Okay. So, terima kasih pada semua yang hadir. Saya kata hadir lah sebab kita pun secara virtual hadir dalam kita punya webinar. Okay. Kerana masa anda adalah sangat saya hargai lah. Okay. So, okay. So, you all dah boleh share link. So, okay. Saya sangat, okay, saya masih ada lagi yang mesti masuk. So, okay, numbers peserta semakin meningkat, dah 59 orang. Okay. So, clear semua. Okay. So, terima kasih sebab ini pun salah satu anda punya sokongan kepada kami lah. Saya rasa kebanyakan peserta sini sangat mengenali S-Maju Agro Venture melalui Facebook. So, siapa yang belum like, share kita punya page Facebook dekat untuk S-Maju Agro Venture, boleh like sebab itu salah satu sokongan anda kepada kami lah. So, next webinar kita akan banner untuk anda. Okay. So, 60 orang. Okay. Kita bagi masa lagi 2 minit untuk peserta lain masuk. So, kalau anda rasa ada apa-apa soalan ke, boleh catat dulu soalan sebab kita ada bahagian Q&A nanti selepas speaker kita Encik Suhadi buat penerangan lah mengenai Grant Agro Punya Muda ni. Saya nak bahasa saya panggil dia GAM lah GAM. Okay. Okay, so ada yang left ni. So tak apa, yang left tu boleh masuk balik, tak masalah. Okay. Okay, saya rasa kebanyakannya kat sini adalah peternak udang kara, betul tak? Okay, so tak Betul. so pada yang baru nak mula, baru yang tak ada udang kara, ada buat penanaman ke, jangan risau. Kita open je hari ni. Semua topik dari segi pertanian, agro makanan. Okay, macam biasa aquaculture pun kita buka sebab grant ni memang terbuka kepada semua. Okay. So, sebelum saya menjemput Cik Suhaidi, nak berikan penerangan mengenai Grant Agro Punya Muda ni. Okay, saya nak bagi sedikit introduction lah. Okay, mengenai siapa dia Cik Suhaidi ni. Okay, Cik Suhaidi sebenarnya adalah Ketua Bahagian Pembangunan Perniagaan dalam S-Maju Agro Venture. Okay, beliau sudah berkecimpung dalam aquaculture untuk udang kara ni selama 7 tahun. Okay. Kenapa beliau sangat kerap kali digelar sebagai Grant Hunter? Rasa ramai tahu yang dia ni sentiasa digelar sebagai Grant Hunter ni. Okey, saya sebut sikit lah antara grant-grant yang dia pernah dapat. Okey, confirm lah iaitu Grant Agro Punya Muda ni pada tahun 2015. Okey,
Beliau juga pernah dapat daripada tabung pembangunan usia niaga Peladang tahun 2018. Okey, nilai dia lebih kurang 50K. Lepas tu dia juga pernah dapat Public Private Research Network pada tahun 2019. Itu bekerjasama dengan UPM. Beliau juga pernah dapat bantuan spek daripada Jabatan Perikanan. Tu pada tahun 2019. Yang paling latest sekali, beliau pernah dapat IR40 Accelerator Program pada tahun 2020, iaitu IoT. So IoT tu adalah Internet on IoT. Dia adalah satu alat lah, bahasa dia sekarang saya mudah, dia alat parameter yang boleh digunakan lah dalam aquaculture. Untuk pertanian pun ada. Okey. Okey, so masih ada lagi yang ada ni. Okey, Cik Suhaidi sudah bersedia ke? Kita nak mulakan? Okey. Sound Cik Suhaidi kurang clear. Okey ke sekarang? Macam ada bunyi ngosos-ngosos gitu. Masa-masa Okey tak? Clear tak? Yang lain semua clear ke? Cik Justin boleh dengar daripada Sabah? Boleh dengar. Okey, tak apa. Yos nak pas share teruskan, jangan risau. Saya sebagai MC hari ni, saya akan sentiasa accept anda punya ni. Okey, Cik Suhaidi, saya persilakanlah untuk kita lanjutkan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Suhaidi bin Syuib, Ketua Pembangunan Perniagaan di S Maju Agriculture. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua peserta yang sudi meluangkan masa untuk mendengar session orang kata sharing knowledge daripada S Maju Agriculture dengan tajuk Mudahnya Grant Agropreneur Muda. Saya terpanggil untuk berkongsi berkenaan dengan Grant Agropreneur Muda ni sebab saya nampak ramai lagi yang anak-anak muda di luar sana yang masih lagi ragu-ragu dan juga masih lagi ada tanda tanya sama ada beliau layak ataupun tidak. So saya juga akan memberikan tips lah macam mana kita nak mohon Grant Agropreneur Muda ni bersandarkan kepada pengalaman saya sendiri. Saya tak boleh nak kata 100% apa yang saya buat ni betul, tapi ianya adalah daripada apa yang saya lalui lah sepanjang saya membantu ramai peternak-peternak dan juga petani-petani di luar sana dalam proses permohonan Grant Agropreneur Muda lah khususnya. So secara asasnya apa yang boleh saya kongsikan adalah Grant Agropreneur Muda ni sebenarnya grant yang diperkenalkan oleh pihak kementerian iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani atau kita kenali sebagai sekarang Kementerian Pertanian Industri Makanan, kita kenali sebagai MAFI yang mana pada asalnya ianya diperkenalkan pada RMK yang ke-11 tempoh hari, dan ia melibatkan satu dana yang agak besar daripada pihak kerajaan kepada pihak kementerian membantu golongan muda yang baru ingin memulakan bisnes ataupun aktiviti pertanian. Dan syarat asas kepada grant ini memang kena seseorang yang berumur 18 sehingga 40 tahun. So kalau kita tengok objektif program ni memang dia nak fokus kepada pengeluaran sektor agro makanan dan dia tertumpu kepada kluster tanaman, perikanan, ternakan, industri asas tani. Untuk makluman, industri asas tani ni bermaksud apa-apa sahaja proses aktiviti yang melibatkan pemprosesan bahan asal daripada aktiviti pertanian. Contohnya macam kalau kita di S Maju kita ada memperkenalkan udang kara bermasak. So itu bila kita buat aktiviti udang kara bermasak ni dia dah jadi industri asas tani lah.
So banyak, even biskut, bakery, kek, ini pun dikategorikan juga kepada aktiviti industri asas tali. So pemasaran pun ada juga, perkhidmatan dan input sokongan pertanian pun ada, agro pelancongan, dan yang terbaru daripada pihak agro muda, mereka memperkenalkan agro teknologi lah. So sepanjang tempoh lebih kurang daripada tahun 2015 hingga hari ini, data terakhir yang saya dapat tidaklah begitu tepat sehingga tahun 2020. So bantuan yang telah disalurkan sebanyak mereka mensasarkan 750 orang agro muda untuk dibantu untuk tahun 2020 sahaja. Dia dah dilancarkan pada tahun 2016. Sepanjang tahun 2016 tu sehingga ke hari ini seramai 6,969 penerima grant agro muda dan juga total sebanyak 121.9 juta dalam bentuk grant. Dan bila kita kata dalam bentuk grant ni bermakna tidak perlu ada komitmen daripada pihak penerima atau peserta untuk membayar semula pembiayaan ataupun dana yang telah disalurkan kepada mereka lah. Jadi untuk selain daripada grant, pihak kerajaan juga ada memperkenalkan di bawah unit agro muda, mereka ada memperkenalkan skim pembiayaan. So beza skim pembiayaan you kena bayar balik tetapi dengan kadar interest yang sangat rendah lah. So kita pecahkan ikut daripada 100 juta something itu tadi, pecahan-pecahannya untuk sektor tanaman sebanyak seramai 2,588 orang lah basically yang telah menerima dengan nilaian 45.1 juta. Untuk sektor perikanan 515 orang sebanyak 10.9 juta. Untuk sektor ternakan 1246 peserta dengan nilaian 26.8 juta, dan seterusnya berkaitan dengan sektor IAC 2,052 orang sebanyak 31.5 juta. Cuma untuk makluman you all untuk di awal pengenalan grant agro muda ini tempoh hari, sebanyak nilaian bantuan sebanyak RM70,000 RM30,000. Tetapi kalau tak salah saya pada tahun 2017 atau 2018 nilaiannya telah dikurangkan kepada RM20,000. Ianya adalah bertujuan untuk memberi lebih ramai peluang kepada usahawan tani muda untuk memohon sebab nilaian pendidikan tidak bertambah bertambah nilaian daripada RM70,000 kepada permohonan grant ni dalam bentuk barangan ni. Barangan tak dengar lah bisik. Dengar ke sekarang? Tak dengar. Bunyi semakin teruk. Macam bunyi device. Bunyi ribut. Ada mesin apa ni? Bising lagi, bunyi bising lagi. Masih lagi baru. Kimi. Tengok abang punya kabel speaker sebab dia punya mic Dia langsung tak dengar. macam ganggu dia punya tu. Jap. Tengok mic tu macam Dia mute punya tu macam bunyi macam. Sekejap. Try on balik. On balik mic. Tak ada belaga. Mungkin kabel dalam dia tu. Dengar tak sekarang? Okey. Right. Okey. Clear. Dengar. Okay, sorry tadi. So secara asasnya sekali lagi saya bagi tahu yang grant ni dalam bentuk barangan dan you all kena senaraikan pada borang permohonan yang
you all kemukakan kepada pihak agensi So saya go through kepada syarat kelayakan permohonan dulu. So secara asasnya syarat kelayakan dia for sure dia perlulah seseorang yang warga negara Malaysia. Golongan belia berumur 18 sehingga 40 tahun. Boleh membaca, mengira dan menulis. Individu yang baru memulakan projek wajib mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan atau diiktiraf oleh jabatan atau agensi di bawah MAFI. Memiliki sijil diploma ijazah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi latihan di bawah MAFI berkaitan projek. Cumanya untuk mereka yang memiliki sijil diploma ataupun ijazah di bawah Kementerian KPM dan juga MAFI ni perlu mengemukakan surat permohonan untuk dikecualikan daripada syarat yang di atas Syarat di atas tadi mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan oleh pihak jabatan. So yang itu memang wajib, tetapi sekiranya anda ada contohnya macam sijil dalam bidang aquaculture dan you all sedang ataupun merancang untuk menjalankan projek berkaitan dengan aquaculture, you all boleh mohon untuk mendapatkan pengecualian daripada syarat di atas. Tetapi untuk seseorang yang mempunyai background aquaculture tetapi menjalankan aktiviti bukan berkaitan dengan aquaculture, permohonan akan secara asasnya akan ditolaklah sebab dia tidak berkaitan dengan projek yang sedang diusahakan. Melainkan ada sijil yang general. Sebagai contoh, peserta yang memohon ni mempunyai sijil ataupun diploma dan ijazah berkaitan dengan bisnes pertanian. Contohnya memang ada di UPM, memang ada agrobis. So dia boleh mohon sebab dia punya ijazah tu general. So itu yang you all kena faham berkaitan dengan status pendidikan lah. Dan dalam syarat juga telah dimaklumkan keutamaan akan diberikan kepada individu yang mempunyai kemudahan tanah atau premis sedia ada. So dalam konteks ni apa yang you all kena faham, tanah atau premis dia kata yang mempunyai kemudahan dia tidak kata memiliki tanah ataupun premis. So bermaksud sekiranya anda ada peluang untuk menjalankan projek di mana-mana tanah yang you all sewa atau you all pajak, dan premis pun sama juga, you all sewa, tak ada masalah untuk you all mohon. Tetapi perlu adanya documentation atau dokumentasi yang menepati standard lembaga hasil dalam negeri lah. So, selalunya dokumen-dokumen tu perlu di mati stamp lah oleh pihak lembaga hasil. So itu pun menjadi satu proses yang memudahkan you all untuk mohon lah, sebab saya sangat yakin golongan belia yang berumur 18 hingga 40 tahun ni kita boleh kata belia yang masih lagi baru nak memulakan orang kata projek dan sebagainya. Jadi untuk mereka memiliki tanah sendiri tu memang agak sukar dan sangat-sangat tidak relevan lah pada ketika ini. That's why pihak kementerian melonggarkan permohonan kepada orang yang mempunyai kemudahan. Maksudnya kemudahan you all dah sedia ada lah, bukan kata saya mohon projek ni saya akan pajak. No, dia bukan macam tu. So di sini saya lampirkan juga borang ni you all boleh download di portal MAFI, di mana memang ada satu section agropreneur muda, unit agropreneur muda, dan di situ banyak maklumat-maklumat yang lebih tepat dan you all boleh rujuk lah. So kalau you all tengok borang yang di sebelah yang kedua yang ada table besar tu, di sinilah you all kena senaraikan barang-barang yang you all nak mohon untuk tujuan barang-barang yang you all nak untuk projek you all lah. So secara asasnya ramai juga yang pernah tanya saya untuk proses permohonan geran ni, boleh ke kalau kita nak bangunkan struktur? Tak ada isu untuk membangunkan struktur tak ada masalah, tetapi
untuk you all mohon senarai barangan atau perkhidmatan ni yang penting. Sebab ramai yang pernah ditolak permohonannya kerana beliau meminta untuk membangunkan struktur, tetapi struktur yang mereka bangunkan itu adalah mereka sendiri bangunkan. Jadi mereka beranggapan dengan mereka membangunkan sendiri struktur itu akan dapat mengurangkan kos dengan cara mereka membeli pasir, batu bata, simen, even though kalau kita kata atap untuk buat struktur. So benda-benda ni semua akan di reject secara total. Jadi triknya apa yang you all kena buat adalah you all kena mohon satu sebut harga daripada kontraktor. Okay, kontraktor tu mesti datang daripada kontraktor yang betul-betul ada background yang baik lah untuk you all tidak kena tipu dan sebagainya. So tulis di situ terus struktur berukuran berapa dengan nilai yang berapa. Dia tak ada kat sini you all nak tulis upah kontraktor ke atau nak beli batu, beli pasir, beli simen, dia tak ada. Terus tulis kat situ struktur berukuran 20x20, bilangan unit 1 dan anggaran kos dia berapa? 10,000 sebagai contohnya. Yang itu boleh. So yang itu yang kadang-kadang bila kita mohon ditolak. You all kena faham dalam situasi pihak kementerian yang sangat limitation dia punya peruntukan, beliau terpaksa mencari satu permohonan, bukan beliau kementerian terpaksa mencari satu permohonan yang sangat perfect. So that's why adanya permohonan yang melibatkan batu simen ni pun mereka dah terpaksa reject, bukan disebabkan mereka tak nak bantu, tetapi lebih ramai lagi yang lebih perfect permohonannya. Ini bahasa yang mudah untuk saya nak sampaikan dekat you all. So untuk you all nak minta pellet, benih, pellet makanan lah makanan, benih, pam ataupun rumah sarang kelulut ke, anak pisang ke, semua boleh. Cumanya you all kena rujuk kepada pihak agensi di bawah kementerian. Nanti saya akan sharekan siapa agensi di bawah kementerian untuk you all faham berapa percentage yang you all boleh minta untuk benih ataupun kita kata untuk anak pokok ataupun induk. Dia ada percentage dia. Saya tak boleh nak sharekan sebab itu adalah PNC mereka. Tetapi memang ada bentuk percentage untuk makanan ada berapa persen, untuk struktur berapa persen, untuk input pertanian tu berapa persen. So itu you all kena rujuk dengan pihak agensi yang akan membantu you all dalam proses permohonan. So perkara utama yang menjadi isu selalunya yang saya lihat sepanjang saya membantu proses permohonan usahawan-usahawan baru ni adalah proses proses membangunkan rancangan perniagaan. So di sini saya ada sharekan satu bentuk kira macam susun atur lah macam mana untuk kita membangunkan rancangan perniagaan. Saya akan keep sharing berkenaan dengan rancangan perniagaan kepada you all pada sesi yang seterusnya, sebab untuk saya bercerita pasal rancangan perniagaan secara deep dia perlu mengambil satu sesi yang barulah sebab dia akan ambil masa yang agak panjang. Tapi secara asasnya saya akan go satu persatu. Yang you all kena faham adalah berkaitan dengan tujuan. So selalunya tujuan ni direct, you bagi tahu je apa yang you nak. You nak bagi tahu dalam proses pembangunan ni you all kata you all nak mohon bantuan daripada pihak kementerian untuk dapatkan bantuan grant agro-petani muda. So latar belakang projek ni you all boleh ceritakan berkenaan dengan background you all dari segi you all punya kira bahasa mudah biodata lah, Timmy. Pengalaman projek yang sedang diusahakan Nanti masa dan nak juga ambil gambar dokumen-dokumen yang boleh dekat dilampirkan lah So rancangan Macam mana nak pengurusan gerakkan pula contoh, selalunya akan bercerita slide ni, berkenaan ambil dengan gambar bagaimana ni, slide you ni, all ambil gambar ni. menguruskan ternakan Macam atau menguruskan projek. Selalu keyword atau Dia key contoh point yang 79 perlu ada orang. dalam rancangan 79 orang yang pengurusan ambil dan juga gambar, rancangan tapi projek macam ni adalah masa bila you all tapi one menguruskan slide tak ada, ternakan, nanti Timmy tolong sehari berapa kali pergi ke ladang, masa, pekerja yang terlibat, aktiviti-aktiviti yang terlibat seperti pembersihan kolam, membersihkan semak, memotong rumput untuk
ini adalah aktiviti Tak ada apa? yang you all jalankan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Ianya perlu di listkan dalam bentuk poin pun boleh, dalam bentuk karangan pun boleh, tak ada masalah. Itu adalah berkaitan dengan rancangan pengurusan. Dan seterusnya berkaitan dengan rancangan pemasaran. So selalunya rancangan pemasaran, kalau you all go through pada keseluruhan tata cara permohonan ni, tidak ada pun pihak kementerian minta untuk kita mengemukakan resit jualan. So bermakna apa yang saya boleh kata bahasa mudahnya, you all boleh rancang. Dia tidak kata benda yang you all dah jual, tapi rancangan. Maknanya bagaimana you all rancang pemasaran you all. You all boleh buat je apa-apa. Kalau macam penternak udang kara lah sebagai contohnya, dia boleh bagi tahu dia nak jual kat kedai aquarium, ataupun dia boleh jual dekat penternak baru, atau dia boleh kata dia jual terus di pasar, tak ada masalah. Tidak perlu mengemukakan resit untuk buktikan you all telah pun menjual. Sama juga macam madu kelulut ke, tak kisah apa-apa aktiviti, ianya dalam bentuk rancangan. So you all kena faham di situ, dia bukan minta pembuktian pemasaran, tetapi dia minta rancangan pemasaran. So untuk bahagian seterusnya berkaitan dengan rancangan operasi. Di sini ya perkara yang paling crucial sekali. Selalunya kegagalan untuk kita membuktikan proses pembangunan rancangan perniagaan ni selalunya memang tersangkut di sinilah. So rancangan operasi ni you all kena bagi tahu dua perkara. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan status terkini projek. Bermakna bila dia ada status terkini projek, automatically mana-mana permohonan atau pemohon yang ingin memohon grant agropreneur muda ini perlulah seseorang yang telah pun menjalankan projek. Okey, you all kena faham. Sebab dia minta status terkini. Takkan kita nak tulis dekat dalam status terkini projek masih belum memulakan projek. Automatically akan ditolak permohonannya. So untuk seterusnya adalah berkaitan dengan cadangan penggunaan melalui bantuan. So untuk section yang kedua ni, you all kena gambarkan bagaimana you all menguruskan RM20,000 ataupun bantuan yang diberikan oleh pihak kementerian ini. Apa yang you all akan lakukan? Sebagai contoh, dalam senarai yang you all minta tadi, you all minta tangki 10 unit. Okay, tangki ni kita cerita pasal untuk udang kara lah. So, you all minta 10 tangki. Tapi bila dalam penceritaan keseluruhan kertas rancangan perniagaan you all ni, you all menceritakan terlalu besar. Tidak melibatkan 10 tangki ni sahaja. ROI you tidak berpandukan, tidak berpaksikan, tidak bersandarkan kepada 10 tangki ni tadi. ROI ni apa? Return of investment. Berapa pendapatan yang you all boleh buat dengan penggunaan 10 tangki itu jadi. So ini yang selalu yang menyebabkan bila dalam paper itu tidak kemas, dia akan menyebabkan permohonan anda ditolak. So dan seterusnya adalah berkaitan dengan rancangan kewangan. Benda yang paling bermasalah juga untuk pembangunan sesebuah rancangan perniagaan, cash flow, aliran tunai bagi tempoh 5 tahun. Saya sendiri pun pada kali pertama permohonan saya untuk grant agropreneur muda ini, saya ingat lagi masa saya hantar kepada pihak kementerian memang kena reject, dan juga nak kata diketawakan pun boleh jugalah, tapi tidaklah mereka ketawakan terbahak-bahak. Tetapi apa yang saya kemukakan tu sangat-sangat tidak menepati standard pengiraan ataupun standard aliran tunai. So perkara ni you all boleh belajar dengan master-master atau sifu-sifu perniagaan di luar sana untuk dapatkan gambaran dengan lebih jelas bagaimana proses untuk membangunkan cash flow. InsyaAllah kalau you all masih berminat, kita akan buka satu lagi kelas untuk sepanjang tempoh lockdown ni, iaitu berkenaan dengan rancangan perniagaan, macam mana nak bangunkan semua perkara ini termasuk cash flow. InsyaAllah lah kita plan minggu depan kalau tak ada masalah. So penutup ni pula biasanya ayat-ayat manis lah you all letak. Dengan adanya bantuan ni akan membantu saya untuk meningkatkan pendapatan, bla 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 bla, benda-benda tu lah sekadar. Yang ini tak crucial pun. Part yang
penutup ni tidak begitu menjadi asbab kepada penolakan permohonan. Seterusnya gambaran projek you all kena masukkan, and then salinan sijil pendaftaran syarikat. Dekat sini dia tulis jika berkaitan, bermakna bagi mana-mana permohon yang tidak mempunyai syarikat tidak ada masalah dan tidak menjadi sebab kepada penolakan permohonan you all. Salinan keterangan hak milik tanah permis yang disahkan. Dan ini macam saya cakap tadi lah, kalau ada salinan pajakan, sewaan, mati stamp, itu dah memadai. Okay, bagaimana pula kalau proses tanah itu milikan ayah, ibu ataupun abang dan kita usahakan. So kalau proses permohonan kalau proses untuk hak milik tanah ni melibatkan keluarga, you all boleh mengemukakan sesalinan surat kebenaran daripada abang ataupun keluarga itu tadilah, sebab selalunya dengan keluarga ni kita tidak ada komitmen yang ketara lah. Selalunya kita kena jaga tanah tu, bersihkan, itu saja. Jaranglah ibu, ayah ataupun adik-adik kita kenakan sewaan ataupun pajakan. So yang itu kalau ada sewaan atau pajakan, you all boleh mati stamp. Tapi kalau tak ada sewaan, sekadar bagi untuk mengusahakan, apa yang you all boleh buat, you all minta pemilik tanah tersebut mengemukakan surat kebenaran untuk mengusahakan. Dan dalam surat kebenaran ni pun ada tips dia juga. Mungkin kita nampak macam surat kebenaran sahaja, tapi you all kena faham, dalam surat kebenaran ni you all kena bangunkan satu tempoh pajakan atau sewaan ataupun proses untuk menjalankan projek tersebut selama mungkin atau seminimumnya semasa you all bangunkan cash flow you all, aliran tunai you all. Selalunya you all akan ada satu kolom yang akan menunjukkan return of investment ataupun ROI ataupun titik pulang modal, dan tempoh pajakan, sewaan ataupun proses kebenaran untuk menjalankan aktiviti yang dikeluarkan oleh keluarga you all ini tadi perlulah seminimumnya sama dengan ROI yang ada pada aliran tunai. Sebab pihak kerajaan, iaitu pihak kementerian, takut sekiranya bantuan diberikan, you all hanya dibenarkan untuk menjalankan aktiviti oleh abang you tadi atau ayah dan ibu you all tadi sehingga tempoh setahun. Tetapi ROI yang you all zahirkan dalam cash flow selama tempoh 3 tahun. Jadi dekat situ pun unbalance, dan dekat situ juga membolehkan you all punya permohonan ditolak. Sama juga dengan pajakan, sewaan. Sewaan sedikitlah ada pengecualian sebab sewaan selalunya tempohnya setahun. Tetapi kalaulah pajakan sewaan you all tu setahun, mungkin you all boleh minta satu lagi salinan surat daripada pemilik atau pemilik tanah dan juga premis tu mengemukakan surat bahawa you all tidak akan ditendang keluar bagi tempoh 5 tahun, 4 tahun selagi mana tidak melanggar undang-undang dan sebagainya lah. So perkara itu pun sangat penting so dekat nombor 5 tu samalah macam nombor 4 salinan surat perjanjian. Benda tu saya dah rangkumkan sekali. So dan yang terakhir adalah borang penilaian peserta dari jabatan ataupun agensi. So ni borang penilaian permohonan Geran Agro Pemuda, you all kena kemukakan semasa permohonan So you all boleh dapatkan juga borang ini di laman web ataupun di portal MAFI lah. So itu sahaja berkaitan dengan borang. So agensi pembimbing. Sebelum saya go through kepada agensi pembimbing, ada sebarang soalan ke daripada peserta? Ada tuan, nak tanya sikit. Siapa ni daripada dengar? Saya Khairi dari Gombak. Okey. Okay, nak tanya kalau macam tanah tu macam milik kawan, kita perlukan stamping juga ataupun just boleh guna surat kebenaran mengusahakan? Okey.
kalau surat tu kalau memang tanah tu dalam geran itu memang nama kawan, kita bagi Abu bin Bakar lah sebagai contohnya, tak ada masalah, you all boleh dapatkan sekadar dengan surat sahaja. Tetapi sekiranya dalam geran tu ada Abu bin Bakar dan juga Bakar bin Ismail, iaitu kawan you all dan juga ayah kawan you all. Jadi kedua-duanya perlu membenarkan you all untuk menjalankan aktiviti tersebut. Okey, baik, jelas. Terima kasih. Sama. Ada yang lain? Saya ada soalan. Saya Justin dari Sabah. Okey, Mr. dengar? Justin, teruskan. Sorry, teruskan. Saya nak tanya pasal yang latihan yang wajib untuk ikut latihan kan. Kita kena ikut latihan baru hantar borang ataupun semasa hantar borang tu kementerian ataupun agensi-agensi akan memberikan latihan atau macam mana? Okey, thank you Justin untuk soalan. So secara asasnya memang latihan yang disediakan oleh pihak kementerian melalui agensi perlu sijilnya dikemukakan semasa proses permohonan. So that's why you all ataupun peserta yang ingin memohon perlulah terlebih dahulu mendapatkan latihan dan juga bimbingan. Okay, itu daripada apa yang saya lalui sepanjang tempoh permohonan, membantu pemohon-pemohon. Ramai yang mengemukakan sijil yang dikeluarkan atau yang khusus yang dianjurkan oleh pihak swasta. So, apa yang you all kena faham, sijil ataupun penganjuran khusus yang dikendalikan oleh pihak swasta sama sekali tidak akan diterima permohonannya, melainkan sijil tersebut mendapat endorsement daripada mana-mana agensi ataupun daripada mana-mana agensi maupun pihak kementerian. Okey? Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Saiful daripada Ampang. Saya nak tanya, selalunya sijil latihan teknikal ni yang dianjurkan oleh agensi ataupun MAFI ni, dia berapa lama? Dia macam 2-3 tahun ke atau bulan ke atau macam mana? Saya kurang jelas tuan, tempoh kita mengikuti kursus atau tempoh sah laku sijil tersebut? Bukan, tempoh kursus tu. Tempoh kursus tu sendiri. Alright, thank you Cik Saiful. Asasnya kursus yang dianjurkan oleh pihak kementerian atau agensi tidak ada sebarang had masa. Maksudnya you all ambil sehari pun boleh, you all ambil sejam pun boleh. Untuk makluman semua peserta, pihak kementerian melalui unit Agropreneur Muda, kalau you all go through kepada FB page account untuk unit Agropreneur Muda, iaitu program Agropreneur Muda Facebook, mereka akan mewar-warkan latihan secara atas talian. Dan apa yang saya sedia maklum, sijil yang dikeluarkan itu juga mempunyai endorsement, mempunyai COP dari pihak kementerian dan boleh digunakan untuk proses permohonan grant Agropreneur Muda. Okey, saya ada lagi satu soalan. Untuk kita nak mohon bantuan Agropreneur Muda ni. So kursus tu kalau kita pergi, sijil tu kena nama sama nama dengan pemohon. Wah. Betul, kena sama. Okey. Terima kasih. Okay, saya buka last question kalau ada, kemudian saya akan sambung balik. Ada ke? Tak ada Okay, saya teruskan dengan agensi pembimbing. So, secara asasnya untuk agensi pembimbing di bawah kementerian, mereka telah meletakkan beberapa agensi lah seperti LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, yang tengah-tengah di atas sekali tu Veterina, Pharma, KADA, Jabatan Perikanan Malaysia, Agrobank, Jabatan Pertanian, Mardi, Tekun Nasional, MADA, Lembaga Pertubuhan Peladang dan NPIB.
So semua agensi-agensi ini you all boleh mendaftarkan diri you all sebagai usahawan atau sebagai peternak atau sebagai petani di bawah agensi-agensi ini. Jadi untuk selalunya udangkara sebagai contohnya dia akan pergi kepada Jabatan Perikanan. Untuk orang buat madu kedulut, orang buat pertanian, cili, sayur ni semua diorang pergi Jabatan Pertanian. Ada juga yang akan pergi kepada veterina itu sendiri. Tetapi untuk makluman you all saya boleh katakan based on pengalaman saya, agensi ini mereka mempunyai peranan mereka yang tersendiri secara asasnya. Jadi you all kena faham dan you all kena kaji dan you all kena analisa sendiri demografi kawasan you all, dan juga you all kena tengok apakah aktiviti utama di kawasan you all untuk you all daftarkan diri di bawah agensi-agensi ini. Tidak semestinya Jabatan Perikanan dapat memberi bantuan sepenuhnya kepada udangkara dan tidak semestinya madu kedulut akan mendapat bantuan yang lebih baik di Jabatan Pertanian. Ada masih lagi agensi-agensi seperti MADA, LPP, Ibadul Pharma ni, mereka juga sometimes membantu dengan lebih mudah dan baik. Sebab tu saya cakap you all kena tengok background you all, demografi you all, aktiviti kawasan you all untuk you all dapatkan proses itu lebih mudah kepada kelulusan di kemudian hari. Saya tak boleh nak go terlalu deep, tapi you all kena faham bahawasanya ada elemen-elemen saya mungkin boleh kata kota, saya mungkin boleh kata demografi. Contoh, kalau you all mohon di kawasan Kuala Selangor, dia banyak tertumpu kepada mungkin agro pelancongan, mungkin LKIM, tidak kepada Jabatan Perikanan. So benda-benda ni ada efek. Jadi you all kena faham dan you all kena betul-betul perhalusi segala bentuk elemen-elemen ni tadi. So seterusnya, pihak kementerian, tadi saya bercerita pasal Grant Agropreneur Muda atau GAM, dan baru-baru ini pihak kementerian melalui unit Agropreneur Muda ada memperkenalkan Youth Entrepreneur Scheme atau YES daripada Agrobank. So dia ada pinjaman 50 sehingga 200,000 dengan kadar keuntungan 2% berdasarkan baki bulanan. So tempoh maksimum pembiayaan adalah 7 tahun. Dan ni saya tak boleh nak touch lebih sebab ini adalah package yang ditawarkan oleh pihak Agrobank dengan kerjasama pihak kementerian. Jadi mungkin semalam saya go to pada portal Agrobank sendiri, dah ada ruangan ataupun informasi berkaitan dengan YES scheme ni. Dia boleh rujuk di sana lah. Tapi basicnya ada di situ, iaitu 50,000 ke 200,000, ada keuntungan 2% dan juga tempoh maksimum pembiayaan adalah 7 tahun. Ni ada sedikit dia punya syarat, you all boleh tengok. Cuma dekat sini benda yang agak ditekankan adalah bagi syarikat pemilikan tunggal, pemiliknya perlu berdaftar di bawah unit Agropreneur Muda, dan bagi syarikat Sinar Berhad, salah seorang daripada ahli lembaga pengarahnya perlu berdaftar dengan unit Agropreneur Muda. Projek baru tidak dibenarkan di bawah YES. So dan seterusnya adalah pembiayaan Agropreneur Muda. So pembiayaan Agropreneur Muda ni sama juga, pinjaman juga, tetapi dia melibatkan tekun dan juga Agrobank. Sama juga, tanpa cagaran, tanpa penjamin, kadar keuntungannya 2%, tempoh pembiayaannya juga 7 tahun, untuk tekun 5 tahun. Boleh dipertimbangkan untuk mohon penangguhan mengikut kesesuaian projek. Contoh, kalau kita mengusahakan ternakan ikan kelah sebagai contohnya, yang mana kita merancang dalam proses pemasaran kita mengambil masa tempoh 2 tahun atau setahun lebih untuk menjual hasil ternakan you all. Sebagai contohnya ikan kelah boleh, nenas pun boleh. Nenas selalunya yang saya tahu setahun 18 bulan ke atas baru boleh tuai hasil. Jadi you all boleh mohon untuk penangguhan bayaran pokok sekiranya projek-projek you all itu mengambil masa yang agak panjang dalam proses tuaian hasil tersebut. So itu saja yang saya akan kongsikan pada hari ini,
dan insya-Allah saya akan kongsikan seterusnya berkaitan dengan rancangan perniagaan pada kelas akan datang. Tetapi untuk hari ini saya serahkan semula majlis kepada MC kita Puan Nabila, Cik Nabila, untuk kita buka kepada sesi soal jawab. Terima kasih daripada saya. Okey, terima kasih Cik Suhaidi. Okey, nampaknya adalah a few soalan yang saya nampak dekat bahagian komen ni. So actually saya pun ada soalan nak tanya sebab saya pun salah seorang yang layak untuk memohon grant agropreneur muda ni. Mana tahu boleh cari rezeki saya juga. So jadinya semasa saya bagi soalan ni, yang lain boleh drop soalan dalam bahagian komen ataupun nanti once saya dah habis soalan, you all nak masuk untuk bagi question pun no problem. So by the way Cik Suhaidi, okay, dalam pelibatan Cik Suhaidi selama 7 tahun dalam aquaculture ni untuk udang kara, so Cik Suhaidi rasa Cik punya peternakan ini berkembang tak dengan bantuan yang diberi? Adakah dia memberi impact yang sangat besar pada Cik Suhaidi punya farm lah yang sekarang ni? Okey, terima kasih MC. So secara asasnya apa yang saya boleh sharekan kepada semua penternak ataupun semua peserta saya memang memulakan perniagaan ataupun aktiviti perniagaan saya dengan modal sendirilah pada peringkat awal, dan saya masih ingat saya buat simpanan sehingga RM2,000 dan saya start untuk pergi kursus, dan saya bangunkan saya pergi kursus dan saya pergi beli tambah induk sikit, saya DIY sikit sistem saya untuk tambahkan taki dan sebagainya. Dan alhamdulillah saban hari dia bertambah, ada hasil jual dan sebagainya. Dan saya tak nafikan pada awal pembabitan saya banyak melakukan proses trading untuk saya menambahkan aliran tunai aktiviti perniagaan saya. Dan sehinggalah pada tahun 2012 tu saya memohon, saya dibantu oleh rakan saya, dimaklumkan ada grant agropreneur muda oleh pihak kementerian, dan saya mohon pada ketika itu RM30,000 dan alhamdulillah bagi tempoh tahun 2015 sehingga tahun 2018, kalau you all rujuk pun saya punya pencapaian dalam proses permohonan grant yang saudari MC kita sharekan tadi, 2015 hingga 2018 saya tak ada pun menerima grant melainkan grant agropreneur muda. So daripada situ kita boleh nampak pihak kementerian, kalau dia dah nampak you all kira bagus dalam perniagaan, you all akan dapat banyak lagi bantuan selepas daripada itu. Tetapi untuk you all start, memang saya tak nafikan saya lahir daripada agropreneur muda. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak kementerian yang banyak membantu saya lah secara asasnya. Dan selepas daripada itu memang kita dah boleh present dengan baik kita punya background company dan aktiviti. Dan alhamdulillah daripada tahun 2018 di sini memang alhamdulillah setiap tahun kita dapat bantuan daripada pihak kementerian dan juga kerajaan. Okey Cik, saya faham. So macam mana pula dalam proses untuk kita mohon grant ni? Okey, ada tak skala-skala projek yang ditetapkan ataupun boleh tak kita gunakan ruang sebelah rumah yang kosong macam Cik Haziq Ahmad bertanya? Okey, macam ni untuk you all memulakan projek, secara asasnya tidak ada menjadi sebarang isu pun oleh pihak kementerian mahupun pihak agensi untuk you all mohon bantuan tersebut. Okey, kalau saya boleh sharekan kepada you all pun memang tak ada isu. Memang benda tu saya mohon pun pada tahun 2015 saya buat di hadapan rumah parent saya pada ketika itu dengan ada sebanyak 8 tangki sahaja. Dan alhamdulillah kita dapat bantuan RM20,000. So tak ada isu sebenarnya berapa jumlah, berapa tangki yang you all ada. Dan saya pernah juga membantu seorang peternak saya untuk ternakan udang kara. Permohonannya
bersandarkan kepada satu tangki sahaja, iaitu di Negeri Sembilan peserta ni di Negeri Sembilan, dan alhamdulillah melalui setelah syarat-syaratnya cukup lengkap, RP-nya baik dan kita kemukakan permohonan, alhamdulillah mendapat kelulusan RM20,000. Tak ada isu, buat juga di tepi rumah pada mulanya. Cumanya apa yang you all kena faham, kalau you all go through kepada rancangan perniagaan tadi, dia ada satu section yang mengatakan cadangan penggunaan cadangan projek untuk RM20,000 tu. Itu baru you all kena ada skala yang lebih baik, atau kita panggil economic scale, ataupun ruangan yang lebih relevan untuk aktiviti yang you all jalankan. So boleh mohonlah secara asasnya di tepi rumah ke, di belakang rumah ke. Yang tidak boleh bagi certain aktiviti adalah IAT, dia agak straight. IAT selalunya you all kena betul-betul dah ada permis, dan juga untuk aquaculture tidak boleh buat di dalam rumah. Ada yang daripada tim-tim udangkara yang saya tahu yang buat dalam rumah, mohon memang tak lulus. Itu memang dah dia tidak secara hitam putih ada dasarnya, tetapi dia tak nak ada masalah dari segi kita kata biosecurity. So itu isu yang kenapa Jabatan Perikanan tidak membenarkan untuk aktiviti yang kita buat dalam rumah, yang mana kita duduk dalam rumah tu. Kalau kita sewa rumah lain, buat dalam rumah tak ada isu. Tapi tak boleh ada aktiviti dalam rumah tu, memasak, menggosok, membasuh baju, anak-anak ada dalam tu semua, makan semua, minum semua, tak boleh. Tetapi kita sewa rumah tu kosong, hanya ada tangki, dan kita duduk rumah lain, itu tak ada masalah. Itu masih dikategorikan sebagai permis. Okey, itu kalau yang mempunyai tapak, tanah atau sebagainya. Macam mana pula dengan peternakan yang mempunyai sangkar ni? Adakah ada kuota juga ataupun macam mana skala dia? Masih juga tak ada isu, okey, sebab secara asasnya dalam permohonan dia hanya inginkan kita telah memulakan projek. Dia tidak kata telah memulakan projek dengan pendapatan bla 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 bla. Which is bermakna you boleh buktikan yang itu adalah projek yang sedang you all usahakan dan tak jadi masalah. Yang menjadi isunya adalah bila agensi tersebut terpaksa menolak disebabkan ada permohonan yang lebih baik pada ketika itu. So you all kena faham, pihak kementerian nak membantu seseorang yang lebih effortnya daripada orang lain. Mungkin betul, saya juga pernah diberi pandangan oleh rakan-rakan peternak. Dia mengatakan di kawasan Hulu Langat, Jabatan Perikanannya ataupun pertubuhan peladangnya mesra berbanding dengan cawangan-cawangan lain. Secara dasarnya itu masalah kepribadian pegawai. Saya tak boleh nak tegur bab itu. Tetapi secara dasarnya you all boleh mohon dan permohonan itu sepatutnya perlu diproses. Tetapi sekiranya semasa proses permohonan itu ada asbab untuk penolakan itu berlaku disebabkan kriteria you terlalu rendah, dan dekat situ you all tidak bolehlah menafikan hak pegawai untuk menolak permohonan you all. Okey, kalau ikutkan kat sini ada soalan daripada Encik Muhammad Muslim Mustafa. Okey, dia saya rasa dia ada sangkar sungai. Kalau Encik Muslim Mustafa boleh respon menyatakan perlu wajib ke ada LMS ataupun TOL. Cik Muslim Mustafa, kalau boleh respon, saya kurang jelas LMS tu. Kalau boleh bantu saya, insyaAllah saya cuba bantu pula. Okey, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Okay, saya Muslim dari Kuala Terengganu. Okay, sebelum ni saya pernah memohon untuk agro panel ni, tapi saya keliru dengan
LMS ataupun tool ni, adakah dia wajib ataupun tidak untuk peternak sangkar di dalam sungai? Okey, secara asasnya saya bukan agensi yang boleh menjawab secara tepat soalan tuan. Tetapi yang saya faham tool ni adakah dimaksudkan dengan kebenaran tanah kerajaan, betul? Kalau tak salah saya. Dan ianya bergantung kepada agensi itu sendiri. So sekiranya kalau tak salah saya di bawah aktiviti sangkar ni, you all sebenarnya tidak tertumpu kepada Jabatan Perikanan atau LKAM saja. You all mungkin boleh rujuk agensi-agensi lain. Mungkin kalau di kawasan tuan ada pertubuhan peladang kawasan, mungkin tuan juga boleh rujuk kepada PPK. Ini menjadi satu aspek kepada aspek teknikal yang menjadi kepada menjadi isu kepada pihak tuan, iaitu LMS dan juga tool ni. Saya tidak pasti sebab saya pun tidak jelas di mana permohonan itu dibuat. Tetapi secara asalnya tuan berpeluang untuk mohon di agensi-agensi lain yang mungkin lebih mudah. Saya kata lebih mudah ni, saya tak kata dia ada unstable, dia tidak mengikut prosedur, bukan itu maksud saya. Mungkin saya balik-balik kepada kepribadian pegawai tersebut. Mungkin pegawai di peringkat PPK ataupun LPP, ataupun mungkin di kawasan Terengganu, kalau tak salah saya Kedah, kalau tak salah, bukan Kedah, Kesedah, Pantai Timur, kalau tak salah saya, mungkin boleh bantu di situ. Harap jawapan saya membantu Cik Muslim Mustafa lah. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Saya ada soalan nak tanya lah. Waalaikumsalam. Ya tuan Rabani. Saya Rabani. Okey Macam tadi tuan ada cakap, kita bermula daripada rumah, di kawasan rumah. Tapi macam pernah pula kawasan tu adalah kawasan perumahan, taman. Sekarang ni saya ada buat gudang kara juga, dalam lebih kurang 10 tangki lah, tapi ada nak pindah ke projek yang baru tapi di daerah yang berlainan. Lepas tu boleh memohon juga untuk kita gunakan projek sedia ada di taman perumahan tu untuk bangunkan projek yang baru tu, boleh tuan? Okey, terima kasih Cik Rabani. Secara asasnya tak ada masalah, boleh mohon. Tetapi permohonan you all, permohonan Tuan Rabani ini tadi perlu dikemukakan kepada pejabat agensi di tapak projek baru, bukan di tapak projek lama. Bermaksud sekiranya sekarang tuan di kawasan Gombak, kalau tak salah saya tadi, tuan nak buat projek di Perak lah kita kata. Jadi permohonan perlu dihantar ke Perak, bukannya di Selangor, bukannya di pejabat Gombak. Okey tuan, terima kasih. Satu lagi tuan. Okey. Untuk soal tanah tadi tu. Okey, dia ibaratnya tanah pusaka. Okey. So dalam peraturan ni ada ramai lah, tapi dah dipecahkan bahagian masing-masing. Cuma pecah bahagian lah, cuma tak pecah jalan. Tu macam mana tuan? Okey, yang ini memang masalah besar. Saya tak nafikan banyak juga permohonan yang saya terima, bukan permohonan saya terima, permohonan yang saya bantu, yang saya bimbing. Kita cuba dengan cara minta satu wakil daripada setiap nama untuk menghantar, untuk menandatangani surat kebenaran menjalankan aktiviti. Secara asasnya dia tidak menjadi sebarang masalah kepada mana-mana agensi, tetapi memang perlu dapat kebenaran daripada semua pihak lah. Maksudnya contoh saya bagi situasinya Ali bin Bakar. Bakar ini tadi dah meninggal, tetapi Ali ada abang namanya Ahmad. So Ali dan Ahmad ni perlu tanda tangan lah kebenaran, sebab mereka belum dipecahkan geran, tetapi mereka adalah waris kepada Bakar ini tadi. Terima kasih tuan. Ada soalan lain ke? Ada yang lain nak bertanya ke?
Okey, kalau saya pun ada soalan tapi saya keluar dari skop aquaculture, saya nak pergi kepada agro makanan. Okey, contohlah. Saya buat contoh pengusaha seperti bahan makanan yang diproses contoh macam sambal, keripik. Okey, yang nak mohon geran ni adakah lebih mudah? Dan apakah dia punya punca-punca yang boleh menyebabkan mereka ni geran mudah ditolak? And kau boleh bagilah solusi macam mana nak kita capai kelengkapan dalam permohonan geran ni. Okey, sebenarnya kalau ikutkan untuk IAT ni sebenarnya lebih senang. Tetapi syarat dia you mesti ada permis sendiri. Itu saja. Kalau you all dah ada permis sendiri dan benda tu you all memang jalankan aktiviti tersebut di luar rumah you all, sebab selalunya IAT ni dia akan banyak orang-orang yang buat orang kata suri rumah yang jalankan aktiviti tu. So, dan di situlah selalunya kenapa permohonan itu ditolak. Tetapi untuk lulus lebih mudah untuk IAT sebab dia tak ada kepakaran teknikal. Okey, sebagai contoh macam cik contoh saya bagi udang kara. So udang kara dia kata kalau you all buat udang kara ni kena follow biosecurity. So dia tak ada kepakaran teknikal di situ sehinggalah bila mana you all buat, you all nak pasarkan di peringkat hypermarket dan supermarket, selalunya barulah produk you all mesti ada halal, HACCP dan sebagainya. So untuk mohon geran buat di kawasan luar rumah tak ada masalah dan mudah saja, you all keluar je daripada rumah. Dan rumah itu juga ataupun permis itu juga tidak semestinya rumah kedai. You all boleh share dengan someone, dengan kawan-kawan yang lain buat dalam satu lot rumah kedai, ataupun nak murah lagi, you all jangan pergi dekat rumah kedai, you all pergi dekat rumah sewa. Carilah kalau kawasan nilai dengan rumah banyak rumah-rumah yang tak betul nak laku disewakan, mungkin di kawasan Bukit Buntung sebagai contohnya. So you all cari rumah ni lebih mudah untuk you all mohon dan juga sewanya tidak terlalu tinggi. Sebab kalau you all pergi pada rumah kedai memang sewa dia memang kita tahu 1,000 ke atas lah untuk pasal lembah kelam. So kalau bawah 1,000 ni you all boleh dapat rumah sewa, you all boleh dapat, you all boleh mohon lagi. Tapi dengan syarat bukannya you all duduk dalam rumah tu lah. Okay, saya faham. Okay, so tapi macam yalah, bahawa peserta ada bagi isu sedikit lah mengenai Jabatan Perikanan di Kedah layan je semua permohonan di tepi rumah. Tapi kat Kuching Sarawak ni macam susah sangat. Kenapa ya? Okay, saya untuk tanakan udang kara saya pernah secara langsung terlibat dengan Jabatan Pertanian Negeri Sarawak di bawah Perikanan Darat. You all punya menteri pun pernah datang dekat farm saya. Saya pernah dibawa ke Kuching untuk melawat you all punya pusat ketasan di Semengguk, dan juga saya pernah bermesyuarat juga dengan ketua pengarah Perikanan Darat, Jabatan Perikanan Jabatan Pertanian Sarawak. So yang menjadi isu di negeri Sarawak adalah PBT. Okay, isu ni pernah diminta, saya pernah sharekan dengan pihak DOA Sarawak. You all kena selesaikan lah sebab di PBT di negeri di Semenanjung mereka membenarkan aktiviti pertanian yang tidak mengganggu kepada persekitaran. You buat ayam, kambing, lembu memang takkan lepas di kawasan rumah. Tapi buat itu, semakluman saya di Semenanjung kebanyakannya PBT membenarkan. Tetapi benda tu memang masih lagi dalam fasa perbincangan di antara, kalau tak salah saya, Majlis Perbandaran Kuching Utara masih lagi berbincang dengan DOA Sarawak, dan memang ada isu untuk permohonan di kawasan perumahan bagi negeri Sarawak lah secara asasnya. Ada soalan lain? Ayubi buka mic nak tanya ke? Sorry.
Assalamualaikum tuan. Saya tanya satu soalan lagi. Sila. Okey, jika seorang tu kan dia dah dapat geran ni, probability untuk dia dapat seterusnya ada ke tak? Okey, Cik Muslim, secara asasnya memang tak dapat sekiranya permohonan individu. So, apa yang you all kena buat, apa yang you all kena faham, Grant Agro Premuda diberikan kepada individu. So, maknanya kalau saya dah pernah dapat tahun 2015, saya tidak lagi boleh untuk memohon Grant Agro Premuda. Tetapi apa yang you all boleh buat, you all boleh buat satu company, syarikat perkongsian, dan salah seorang daripada rakan kongsi you all boleh lagi mohon grant. Tak ada masalah. Okey, faham. Terima kasih. Tuan, untuk latihan anjuran mati Rabani Oh, Cik Rabani. Rabani. Alright. Untuk latihan anjuran mati tu, kita nak tengok dia punya iklan pengambilan latihan tu macam mana tuan? Okey. Sebenarnya di bawah setiap agensi di bawah kementerian, mereka ada diorang punya website yang mereka ada menyediakan jadual setahun untuk proses khusus. Okay, so you all boleh buka ke portal mereka. Tetapi yang paling mudah yang saya tahu, you all boleh rujuk di FB page program Agropreneur Muda. So mereka pun ada buat sebulan 2 kali kalau tak salah saya, dan di sana pun boleh dikategorikan sebagai sijil teknikal. So you all boleh dapat endorsement dan boleh dapat dan layak untuk memohon untuk proses permohonan Grant Agropreneur Muda lah. Okay, satu lagi tuan, macam saya ada tengok lah kat laman web Jabatan Perikanan. Okay, so ada latihan yang dianjurkan tu berkenaan dengan biosecurity. Kalau kita just masuk latihan biosecurity tu, kita layak tak untuk nak memohon grant ni? Ataupun perlu berkenaan dengan aquaculture tawar saja atau macam mana? Okay, biosecurity ni you all kena faham biosecurity ni ada macam-macam biosecurity. So memandangkan Tuan Rabani dah kata spesifik di laman web Jabatan Perikanan, so bermakna biosecurity yang ditawarkan itu adalah biosecurity yang bersandarkan kepada aquaculture. So tak ada masalah, sepatutnya permohonan boleh diproses. Okay, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan, saya nak tanya. Okey. Sebab tadi saya terlepas. Dia memang syarat dia memang kena ada current account ke? Tidak puan, sebab permohonan ini adalah permohonan individu, bermakna puan tidak perlu pun ada syarikat secara asasnya. Okey, sebab saya daripada Seremban, saya nak tanya sebab saya memang ada tanah lah. Sebelum ni kita ada buat cili, kemudian projek tu agak sebab yalah sekarang ni kan tengah down kan, jadi kita pun agak down jugalah. So projek tu stop. Then kita ingat nak try apply lah, tapi bila saya khawatir sekiranya ada agensi datang buat lawatan, tengok projek tu tak ada, tapi tanah semua kita ada lah dan pernah buat lah dekat tempat tu. Agak-agak syarat tu boleh diterima ke? Okay. Secara asasnya permohonan memang dia minta kena ada projek, dan dia tidak pula tulis projek itu sedang berlangsung ataupun tidak. Okay. Tetapi logiknya, sekiranya saya meletakkan diri saya sebagai seorang pegawai yang membuat pemeriksaan di lapangan, saya sedikitlah akan merasakan mungkin akan berlaku lagi sekali kegagalan kepada puan. Ini skeptikal ataupun kita kata psikologi yang akan saya gambarkan apa yang akan berlaku next time. Sebab duit yang digunakan ini adalah duit rakyat. Jadi sebagai seorang pegawai, saya akan berhati-hati dalam memastikan duit ini disalurkan kepada seseorang yang lebih berketepatan. So saya sangat merasakan puan meletakkan satu angle yang sangat tidak baik sekiranya pemeriksaan dijalankan dalam keadaan projek itu masih
lagi terbengkalai. So saya tak kata tak boleh mohon, mungkin boleh mohon, tetapi Puan meletakkan satu gambaran yang sangat tak baiklah pada saya. Okey, clear. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, ya, teruskan Ayubi. Okey, ada dua soalan nak tanya. Satu, kita ada satu tapak projek nak yang dalam pembinaan. So kalau projek ni tapak baru nak bina, kita boleh mohon ke tak geran tu? Okey, lagi satu soalan. Okey, contoh dalam tapak ni kita nak buat dua projek. Satu projek aquaculture, satu projek tanaman. Boleh ke kita apply dalam satu permohonan ataupun kita kena pecah buat kepada dua permohonan? Terima kasih. Okey, soalan tim Ayubi ni, dia kata dia ada tapak projek baru dan dia nak mohon grant tersebut untuk tapak projek tersebut. Tak ada masalah dan memang itu normal, sebab macam kalau you all baru bermula di tepi rumah, you all mohon, memang for sure you all akan berpindah ke tapak baru. Sebab kalau you all terus kekal di tapak lama, mungkin skalanya tidak begitu ekonomik dan juga tidak sesuai, tidak relevan, dan memanglah jawapannya you all kena berpindah kepada tapak baru. Jadi tak ada isu, melainkan memang you all tak ada projek lagi, terus kepada tapak baru nak mohon di tapak tersebut. Memang tak sukarlah untuk proses diluluskan sebab jelas dinyatakan dalam syarat perlu memulakan projek. So untuk satu tapak itu you all buat dua projek, tak jadi isu dari segi permohonan. Kalau kita cerita dari segi permohonan memang tak ada isu, you all boleh mohon, tetapi you all perlu pecahkan lot tersebut. Pecahkan lot tersebut tidak perlu sampai pecah grant, tetapi tuan tanah itu bersetuju untuk pecahkan dalam bentuk paper. So bermakna ada 1 ekar, setengah ekar kepada suami, setengah ekar kepada isteri. Kedua-dua anda layak untuk memohon sepatutnya. Tetapi akan ada isu, mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun yang seterusnya, sebab dia nak bantu ramai lagi orang dalam konteks you all suami dan isteri. Fazli, basically Ayubi ni saya kenal sangat. So Ayu dan juga Fazli boleh pecahkan awal-awal grant tersebut, tetapi mungkin tahun ni permohonan atas nama Ayu, mungkin tahun seterusnya barulah Fazli dulu yang memohon. Itu advice saya lah. Oh, okey. Kiranya dua-dua projek yang berasingan tu kena dua-dua orang yang individu yang lain-lain ya? Betul. Sebab kalau atas nama yang sama, tahun depan pun you all mohon atas projek, dia bukan kelulusan, macam saya sebut sekali lagi, kelulusan bukan atas projek tetapi kelulusan atas individu. So selagi mana namanya itu dan juga kad pengenalannya itu telah memohon, tidak boleh memohon, melainkan sekarang mohon atas nama individu untuk aquaculture, tahun depan mohon atas nama syarikat Ayubi, dan rakan kongsi itu sendiri pula yang kena mohon. Bukan lagi Ayu yang kali pertama dah mohon, mungkin kali kedua atas nama Ayubi tetapi Fazli pula yang mohon. Dia still lagi balik-balik kepada nama individu. Oh, okey, faham. Kejap lagi satu soalan. Sebab kita kan ada dua tapak udang kara, satu kat Selangor, satu kat Melaka. Okey, contoh kalau dekat dalam Selangor, Fazli yang apply atas nama syarikat Ayubi, dekat Melaka pula Ayu yang apply atas nama syarikat Ayubi juga. Boleh ke? Tak perlu menzahirkan Ayubi di Melaka, sekadar mohon Ayu sebagai penama sahaja. Boleh mohon, tak ada masalah. Jadi tak perlu letak nama syarikat ke? Tak perlu. Syarikat tu ada dua-dua nama. Kalau ikutkan boleh je, tak ada masalah kalau dah ada dua-dua nama, tapi lebih baik untuk kita tidak tonjolkan pada tahun yang sama Ayubi memohon. Sebab bila Ayu mohon pada tahun ni, rekod tu masih nampak jelas pada setiap mesyuarat, sebab mereka mesyuarat kelulusan akan berlaku setahun 4 kali. Mungkin diorang alert nama Ayubi ni dah mohon di Selangor dan dah untuk mesyuarat akan datang baru Ayu mohon untuk Melaka. So agak isu juga bila pegawai yang menilai ataupun pegawai yang
meluluskan permohonan masa mesyuarat panel. So jadi macam isu, dan mungkin akan ada elemen tak apalah, Ayu dah mohon, dah pernah dapat, walaupun suami isteri, walaupun nama lain, orang ni suami isteri, jadi mungkin kita bagi orang lain dulu. Mungkin akan ada elemen macam tu. Benda ni tak ada dalam dasar, tapi mungkin ada dari segi kepribadian pegawai yang meluluskan. So that's why saya cadangkan kalau boleh jangan wujudkan nama Ayubi lagi di negeri lain. Fazli mohon atas Ayubi tak ada masalah, atau Ayu mohon atas nama Ayubi tak ada masalah. Di negeri lain jangan wujudkan Ayubi dia lagi. Maksud dia Guna mohon atas nama individu je lah kan. Betul. Itu advice saya, dia bukannya dasar So mungkin boleh guna bahasa dia lah. Permohonan ni kita direct kepada daerah. Permohonan perikanan daerah. Perikanan atau agensi di daerah, betul. Okey. Terima kasih. Sama. Ada soalan-soalan lain atau MC mungkin boleh go through kepada soalan di ruangan komen? Okay, saya ada a few soalan. Soalan dia contohlah, saya sebagai seorang yang telah mendapat grant, adakah audit akan berlaku? So, contohnya sekiranya audit tu berlaku dan projek yang dijalankan tu tergendala ataupun gagal, apakah sebagai seorang penerima grant mendapat denda ataupun ditarik semula grantnya? So saya nak tahu apa follow up, sebab projek tu kata orang ruangan masing-masing, kekangan masing-masing, kita tak tahu sebagai seorang agropreneur muda ni lah. So saya nak tahu adakah proses-proses audit tu berlaku atau tidak. Okey, secara asasnya pemantauan projek oleh pihak agensi memang berlaku setiap berapa bulan sekali, tu saya kurang ingat. Tetapi memang akan ada pemantauan, mungkin melalui telefon ataupun mereka akan datang secara fizikal di ladang. Memang akan ada proses tersebut, dan segala data-data output ataupun pengeluaran yang you all hasilkan, you all perlu kemukakan kepada pihak agensi setiap bulan. Ini memang wajib you all kena buat, dan sekiranya tidak berlaku, tidaklah you all dihukum, didenda dan sebagainya. Tetapi you all telah meninggalkan satu bad impression kepada pegawai, dan sekiranya ada grant-grant lain yang you all mohon, you all dikategorikan sebagai penternak yang tidak memberi komitmen atau tidak committed untuk membantu atau memberi data kepada pihak agensi. So secara asasnya you all kena faham bila you all mohon grant agropreneur muda dalam masa 3 tahun, tak ada isu, you all sukses, sustain, stabil, you all dah ada macam-macam lagi grant yang you all boleh mohon selepas daripada itu. Sebagai contohnya grant HIP, grant CUP, ini bawah jabatan, bantuan spek. So, kalau you all bagi impression yang tak baik kepada mereka, untuk you all lulus itu memang sangat sukar pada masa akan datang. Untuk denda-denda memang tak ada. Agensi tidak pernah ada sebarang bentuk denda yang mereka kenakan kepada you all. Tetapi yang you all kena faham, dalam masa tempoh 3 tahun, semasa you all menerima barang-barang ini, you all tidak boleh hilang dan tidak boleh jual apa-apa pun barang yang you all dapat. Okay? Dan sekiranya berlaku kehilangan, report polis perlu dibuat dan dimaklumkan semula kepada agensi tersebut. So bermakna, katakanlah you all dalam fasa projek gagal, kita tak minta tapi gagal lah, masuk tahun kedua you all buat gagal, you all dah dapat bantuan tapi gagal, saya sangat advise you all pulangkan semula barang-barang ini kepada pihak jabatan. Sebab kalaulah you all hilang barang itu, ianya menjadi tanggungjawab kepada peserta untuk dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut kerana hilang. So that's why kalau gagal ataupun tergendala ataupun memang dah tak nak buat, berpindah dan sebagainya, hilangkan kepada agensi. Tak nak you all menanggung risiko kehilangan. Dan yang kedua, setidak-tidaknya barang tersebut boleh digunakan oleh peserta-peserta lain yang lebih memerlukan.
Ni tapak projek IUB yang dalam pembinaan. Boleh apply lah. Masih Boleh. dalam proses pembinaan. Boleh, tak ada masalah. Asalkan barang-barang tersebut tidaklah lagi barang yang sama lah. Macam saya cakap tadi, you all nak minta email, nak minta C-channel tu memang tak boleh. Tetapi kalau you all minta structure sebiji, you all dah bangunkan structure, jadi tak boleh lah. Apa yang you all boleh buat, mungkin minta tangki, pam, benih, makanan, benda sistem IoT dan sebagainya, memang tak jadi isu kepada permohonan tersebut. Okey, baik. Terima kasih. Okay, kita dalam webinar hari ni, peserta kita bukan setakat daripada 18 hingga 40, ada lebih daripada umur 40. Ini menandakan mereka dah tak ada peluang lah untuk mohon. So ada tak cara-cara untuk diorang nak dapatkan geran ni sebenarnya? And then diorang ni sebenarnya dia tak ada permit, dia tak ada lesen. So jadinya ada tak kekangan kat situ? Okay. Saya kalau soalan yang orang tanya memang saya suka sangat. Kalau orang lelaki yang lebih daripada 40 tapi nak apply juga, jawapan dia kahwin lain. So, jangan marah yang lain . So ini memang cara paling mudah lah pada saya kahwin lain ataupun adalah saya gurau je. So sebenarnya sebenarnya memang tak boleh. Okay, yang mana dah lebih 40 tak ada pilihan. Sama ada you all advise anak-anak yang ada minat untuk mohon, boleh bersama-sama buat dalam syarikat. So buat dalam syarikat, anak mohon you all usahakan tak jadi isu kepada pihak agensi. Yang jadi isu, you all guna nama anak tak buat, you all yang usahakan bila datang lawatan, bila minta lawatan fizikal, minta data apa semua, dia akan kacau anak you all, dia bukan kacau you all. So that's why kalau kata yang nak combination punya sebab faktor umur, memang saya cadangkan buat company, mohon atas nama company. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya dua soalan. Boleh? Satu, berapakah masa yang diambil untuk minimum atau maksimum untuk sesuatu permohonan kemudian itu teruskan? Lagi satu, macam saya ni, saya ada sangka kan. Dia nak bagi ke saya, boleh tak saya guna kesangkaan tu untuk mohon geran? Okay, Muhammad Fendi daripada mana? Saya daripada Bera, Pahang. Okay, Cik Fendi, tempoh masa ni di luar pengetahuan saya tak boleh nak menjawab spesifik berapa lama, tetapi standard pengalaman saya daripada proses permohonan sampai terima barang lebih kurang setahun ada. So kenapa berlaku begitu di luar kemampuan saya untuk jawab, tetapi mungkin kita boleh katakan isunya adalah bila di kawasan sesebuah daerah itu pegawainya tidak terlalu ramai. Jadi untuk dia memantau permohonan dan juga memproses permohonan itu mungkin mengambil masa lah. So, dan mungkin itulah aspek ataupun asbab kenapa kelewatan itu berlaku. Tetapi saya tak pasti kenapalah berlaku. Ini saya sebut mungkin sebab kaki tangan tak ramai di sesebuah daerah. Sebab permohonan perlu melalui daerah, dihantar ke negeri, dihantar ke HQ. Contohnya Jabatan Perikanan Pulangat hantar ke Perikanan Negeri Selangor. Perikanan Negeri Selangor akan hantar dulu ke Ibu Pejabat Putrajaya. Di unit Putrajaya dia akan ada satu unit khas untuk agrofurni muda sahaja, yang mana unit inilah yang akan kumpul semua permohonan dan mereka kena study dan mereka baru angkat ke peringkat kementerian. Ada 4 birokrasi di situ dan mungkin itulah kenapa berlaku kelewatan. Itu baru nak tunggu kelulusan. Belum lagi tunggu nak buka tender, nak hantar, nak buat nak buka tender, nak hantar, proses pemasangan dan semuanya. That's why saya kata selalunya ambil masa lebih kurang setahun. Dan saya ada sedikit pengalaman yang sangat menduga-citakan. Kelulusan saya tahun 2015, saya dapat memang ambil masa 2 tahun. 2018 baru, 2017 penghujung 2017 baru saya dapat dapat barang. Memang agak lambat lah secara asasnya. So soalan yang kedua, sangka itu adalah milik someone.
adakah saya boleh memohon boleh, tak ada masalah, asalkan sangka itu bukan bantuan daripada pihak kerajaan. Kalau sangka tersebut memang pembelian daripada pakcik atau pemberian daripada YB, ahli parlimen, tak ada isu, tak ada masalah. Even though kalau daripada kementerian lain pun tak jadi masalah dari segi dokumentasi, selagi mana di dalam aku janji penerimaan barang daripada kementerian lain itu tidak menulis yang sangka itu tidak boleh dipindah hak milik. Faham tak maksud saya, Cik Fendi? Kalau dalam kementerian, contohnya KPLB, ini antara kementerian yang rajin bagi bantuan di kawasan pendalaman. Diorang bagi bantuan ni kepada pakcik, dan pada aku janji itu tidak tertulis sebarang aku janji mengatakan barang ini tidak boleh dipindah hak milik, bermakna dia berhak untuk pindahkan kepada Cik Fendi. Dan Cik Fendi pula berhak untuk memohon di bawah Grant Agro Premier Muda. Oh, okey, thank you. Saya nak sentuh sikit part pasal umur tadi tu, sebab Madaka tadi menyatakan permohonan tu ambil sampai 2 tahun. Contohlah si pemohon adalah mohon pada tahun 2021 pada usia 40 tahun, tetapi jangkaan masanya sampai diluluskan hingga 2 tahun. Adakah dia punya umur tu menjadi satu faktor menjadikan dia tak lulus apabila diketahui pada tahun 2024 contohnya? Soalan yang baik sebenarnya. Okey, untuk makluman, setiap kali permohonan yang kita hantar kepada agensi, dan agensi itu ada satu skema permarkahan, di mana pada skema permarkahan itu untuk pemohon-pemohon yang lebih muda, dia akan mendapat markah yang sedikit tinggi berbanding dengan pemohon yang sudah mendekati usia 40. Sebagai contoh, sekiranya permohonan 18 sehingga 25 mungkin dia akan dapat 5 markah. 25 sampai 30 mungkin akan dapat 4 markah. 30 sampai 35 mungkin dapat 3 markah. 35 sampai 40 mungkin akan dapat 2 markah. So, tetapi itu tidak menjadi asbab kepada penolakan sebab you all still dapat markah. Cumanya markah you all pada akhirnya mungkin kalau disebabkan you all dah nyawa-nyawa ikan 29 markah kelulusan mungkin 50, you all dapat 48, mungkin faktor umur tadi itulah penyebab kepada kegagalan untuk diproses permohonan. Untuk diluluskan. Tetapi secara amnya untuk proses permohonan tidak menjadi asbab kepada pihak agensi menolak permohonan para peserta semua. Selagi, saya tambah sikit, selagi mana usianya pada tahun tersebut masih lagi 40. Sebagai contoh, kalaulah situasinya tahun depan pada bulan 8 umur you all menjangkau 41, sebelum bulan 8 you all masih lagi layak memohon. Ini pembetulan dari tadi. You all masih layak lagi memohon selagi mana belum sampai umur 41. Okey, yang lain ada soalan lain ke? Sebelum saya mengajukan soalan-soalan yang lain. Okey, macam pemberian geran yang 20k tu, dia secara one off ataupun setiap tahun akan dapat? Okey, terima kasih Puan Aini. Secara asasnya macam saya cakap tadi, permohonan Grant Agro Premier Muda ini sekali seumur hidup dan dia tidak akan ada lagi bantuan dalam konteks Agro Premier Muda. Tetapi di peringkat kementerian, selalunya selepas dapat Grant Agro Premier Muda, semua peserta ini ada tempoh bertenang, tempoh pembuktian projek dalam masa setahun ke 3 tahun ni. Dan dalam tempoh ini, sekiranya Puan memang stabil, Puan memang sukses, saya boleh katakan semua grant
menanti puan di akan datang. Memang saya cakap terang, ini pengalaman saya, memang experience saya daripada tahun 2015 sampai 2018 saya memang agak slow permohonan saya untuk saya mohon tak dapat, bukan tak dapat, saya pun memang di-advise juga untuk jangan mohon dulu, tunggu 3 tahun, diorang akan tengok you all sukses betul-betul, barulah selepas daripada itu bila puan mohon banyak grant-grant daripada kementerian, daripada agensi kementerian pun, berapa banyak kementerian puan boleh mohon, saya KPM pun saya mohon, dengan PPK pun saya mohon, dengan pembangunan usahawan pun saya mohon, tak ada isu. Tetapi selalunya kita kena proofkan dulu pada peringkat awal grant agro pemuda, kita kena buktikan effort kita, tetapi selepas mohon kelulusan grant agro pemuda 3 tahun selepas tu you kena buktikan pula kemajuan projek. Itu selalu benda yang diorang tengok. Okay, terima kasih. Okey, ini kisah, saya nak buka kisah sikit lah. Kisah si pemohon. Lengkap, padat. Kata orang sekarangnya tak ada masalah lah untuk mohon. Tapi isu dia kenapa ada yang dapat, ada yang tak dapat. And then adakah sebab permohonan grant tu dari segi projek penanam buah tin dengan si pengusaha ni minyak kelapa dara. Sebab kalau diikutkan dua-dua ni kita tahulah perkembangannya dari segi perindustrian baru nak membangun lah. Tapi kalau untuk minyak kelapa dara dia ada penurunan sedikit. So macam mana tu? Adakah disebabkan trend ini mempengaruhi dia orang punya permohonan? Okay. Dia macam ni. Secara asasnya kita kena faham setiap industri ni sebaik-baiknya dia perlu adanya betul lah saya nak cuba nak kaitkan dulu dengan apa kenyataan daripada CMC kita yang mengatakan adakah trend itu mempengaruhi proses permohonan. Saya cakap dasarnya tidak ada. Okey, tak ada trend-trend, tidak ada mempengaruhi kelulusan permohonan. Tetapi saya sebagai pegawai pertanian lah sebagai contohnya, bila saya menerima permohonan untuk projek lintah sebagai contohnya, saya akan merasakan adanya bad impression di situ dan saya mula untuk berhati-hati dalam meluluskan permohonan. Jadi sebab itu sebaik-baiknya setiap industri, pemain peserta ni berdaftarlah di bawah persatuan-persatuan yang ada di bawah projek ataupun kluster ataupun sektor yang you all usahakan. Sebab di situlah nanti you all akan terus memberi impact sebab bila you all adukan hal-hal ini kepada persatuan setiap tahun mereka ni ada peluang untuk berbicara ataupun mengetengahkan isu-isu ahli mereka kepada peringkat kementerian. Jadi mereka akan tahu, oh okey, minyak kelapa dara ni ada lagi dia punya pengusaha, masih lagi ada persatuan dia. Jadi mereka still akan rasa okey, kelapa dara bukan industri yang menipu macam lintah sebagai contohnya. So elemen itu mungkin berlaku tetapi dia tidak ada dalam dasar kelulusan. Jadi that's why saya advise sangat-sangat kepada seluruh peserta yang nak mohon, berdaftarlah bawah mana-mana agensi yang ada. Di bawah agensi tu wajiblah, dan kedua kalau boleh dengan persatuan. So kenapa ada permohonan yang diluluskan dan kenapa tidak? Saya lebih katakan benda ini sangat-sangat bergantung juga kepada pun tak ada dalam besar tapi mungkin bergantung kepada kota, mungkin bergantung kepada demografi. Benda ini ada tetapi saya sangat garanti pegawai kerajaan dia tidak akan sebutkan benda itu, dan saya juga tidak berhak sebenarnya menyebutkan benda itu sebab saya sendiri tak pernah dapat kepastian ini. Tetapi ini semua psikologi. Okey, apa yang berlaku sebagai contohnya kita kata di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan pengusaha yang ramai untuk aquaculture adalah udang galah sebagai contohnya. Jadi pegawai yang menerima permohonan ini mungkin akan merasakan untuk mereka menerima permohonan baru itu mereka akan berhati-hati
So dalam keadaan mereka berhati-hati itulah mungkin menyebabkan sedikit berlakunya kekerasan dalam meluluskan benda-benda yang simple ni. Mungkin Jadi ini yang saya cakap, demografi kawasan UOL itu, kawasan Kuala Selangor terkenal dengan sawah padinya. Bila tiba-tiba orang nak buat pertanian pisang lain ke, mungkin ada rasa berhati-hati. Benda-benda itu sebab kita kena faham pegawai-pegawai ini adalah manusia biasa. Mungkin mereka pernah melakukan kesilapan atau mereka tak nak melakukan kesilapan. Jadi mereka lebih berhati-hati. Dan ada juga, saya tak nafikan, di kawasan Johor, di kawasan Johor ada pegawai mengatakan udang kara tak boleh nak mohon. Ini pengalaman saya sendiri sebagai seorang yang berjawatan dalam persatuan. Memang ada pegawai di kawasan di daerah negeri Johor yang dia kata tidak boleh. Di negeri Johor tak boleh, udang kara kita tak benarkan. Tetapi secara asasnya dasar tak ada isu pun, boleh you all mohon. Tetapi pegawai itu sendiri, kenapa? Sebab dia kata dia ada kuasa. Masa tu memang saya ingat, dia mengatakan dia ada kuasa untuk menolak udang kara. Jadi apa yang berlaku di peringkat kami, di persatuan, kita naikkan isu ni di peringkat kementerian. So itu je kemampuan yang kita buat. Kenapa dia tolak, atas dasar apa, atas faktor apa, atas punca kuasa apa. Di luar bidang kuasa saya tak boleh nak jawab. Tetapi mungkin ada elemen-elemen yang mempengaruhi pegawai itu, sebab pegawai itu sendiri manusia secara asasnya lah. Itu je yang saya boleh jawab, kenapa ada yang lulus, kenapa ada yang tak lulus. Even though di daerah Hulu Langat ni pun ada udang kara yang mohon lulus, ada udang kara yang mohon tak lulus. Saya tidak ada dalam jawatan kuasa kelulusan, saya tak tahu. Tapi based on pengalaman saya nampak benda-benda macam ni berlaku. Ada orang yang mohon 1 tangki lulus, ada orang yang dia mohon projek dia sedia ada 4 tangki tak lulus. So mungkin faktor kota tu sendiri dah penuh, dah habis, ataupun masa dia mohon tu ada orang yang lebih baik permohonannya, projeknya lebih ada harapan, lebih ada potensi, jadi menyebabkan dia nampak agak kerdil dalam mesyuarat permohonan tersebut. So elemen-elemen ni mungkin secara teknikal yang saya boleh zahirkan, tetapi for Muslim, saya sangat yakin you kena trust, you kena ada usaha yang lebih, you kena trust. Selagi belum sampai rezeki you all, dia takkan sampai. Ini for Muslim lah. Maybe for other religions pun dia ada konsep macam ni. Saya tak boleh nak sentuh, maaf kepada yang bukan non-Muslim. Tapi for Muslim yang saya boleh sentuh, memang mungkin belum rezeki you all lah. Okay, yang lain-lain macam mana? Ada soalan ke? Nak ajukan, nak ceritakan sikit pengalaman projek-projek luar daripada bidang aquaculture boleh, tak ada masalah. Siapa nak share yang pernah mohon, pernah gagal ke, boleh share dengan kita. Mana tahu kita boleh cari solusinya macam mana. Ada yang nak volunteer ke? Okay, sorry, ada nak share sikit tak pengalaman yang kata orang time-time nak mohon geran ni adalah duka cita dia, ada itu tak dapat, ini tak dapat. Cerita sikit. Okay, so saya sebenarnya lah sepanjang saya dah membantu lebih kurang dalam lebih daripada mendekati 30 lah angka. Saya bantu orang dapat geran Agropreneur Muda, ada yang dapat macam-macam geran lah. Ada yang geran daripada Fikir Rancangan Ekonomi, ada yang daripada unit perancang ekonomi negeri Selangor sendiri. Banyak, alhamdulillah. Apa yang saya buat, saya nampak ramai sebenarnya tak alert pasal geran ni. Okay? Bukan geran Agropreneur Muda sahaja, ramai yang tak alert pasal geran-geran yang diperkenalkan oleh pihak kementerian. So that's why saya punya prinsip as a entrepreneur ataupun kita kata agropreneur, you kena faham yang you all bukan lagi petani macam dulu-dulu yang hanya bercucuk tanam. You all kena majukan diri you all. So you all kena alert untuk dapatkan bantuan-bantuan ni, you all kena alert. Ramai orang terlepas pandang. Baru-baru ni ada bantuan dasar jaminan makanan
daripada Jabatan Perikanan sebanyak RM20,000, ada bantuan daripada MDEC MTDC, ada bantuan daripada LPP sendiri, banyak sebenarnya banyak. Tapi you all sendiri sebenarnya yang menghukum diri you all sendiri yang tidak alert. You all kena faham, sebagai agropreneur muda, you all tidak lagi tertumpu kepada aktiviti pertanian sahaja. You all juga perlu menumpukan kepada aktiviti bagaimana untuk mengembangkan perniagaan you all ataupun bisnes you all ataupun syarikat you all. Itu benda yang you all kena alert lah. Ramai yang bagi tahu saya yang kata okey, tak tahu pun, tak apa, kita boleh survive, kenapa nak kena minta bantuan kerajaan. Pada saya itu hak you all, kenapa you all pula tak nak mohon. So saya tak rasa kerajaan, memang betul kerajaan memang terpaksa melimitkan sebab mungkin faktor kekangan dana itu sendiri, tetapi saya tidak nampak isu yang mereka tidak mahu bantu kita sebenarnya. So that's why you all kena alert berkaitan dengan benda-benda ini. Dan yang keduanya, benda yang paling bermasalah semasa proses permohonan sepanjang saya melalui proses permohonan tersebut adalah membangunkan rancangan perniagaan. So sama juga, saya nampak benda ni sama. Ramai petani-petani di luar sana terlalu memberi fokus kepada aktiviti ataupun peningkatan kepada teknikal sahaja, tetapi in the end peningkatan kepada kemajuan bisnes, kemajuan syarikat itu ditinggalkan. Dan inilah kenapa mengakibatkan you all selalu terkandas dalam proses permohonan. Saya tak nafikan ramai di kalangan kita yang backgroundnya adalah belajar di UPM, memang study dalam bidang teknikal, tak kira lah aqua ke, pertanian ke, biologi pertanian ke sebagainya, mereka sangat expert dalam teknikal dan selalu tertumpu pada bahagian itu sahaja, tetapi tidak menumpukan kepada bahagian untuk meningkatkan syarikat dan juga perniagaan. Saya selalu sebut, kalau selalu siapa yang mengikuti saya selalu sebut perniagaan ini adalah satu falsafah dan you all perlu implementkan bagaimana you all buat formula dalam sains, dalam matematik, dalam fizik, dalam kimia. Perniagaan pun dia ada dia punya formula, ada cara dia, ada tata caranya. Kena implementkan, kena gaulkan supaya you all faham. Okay, so that's why bila RP sangkut. Sebab RP elemen mana? Technical ataupun business? RP adalah elemen business. So bila sampai buat RP, ramai yang sangkut. So that's why kena ada kedua-duanya sekali. Ingat, Bill Gates gagal dalam perisian komputer tetapi dia berjaya dalam bisnes komputer. Why? Sebab mentaliti bisnes dia yang ada itulah menyebabkan dia sukses dalam bisnes dia. Dia tidak sukses dalam teknikal tetapi dia masih boleh sukses dalam bisnes berkaitan dengan apa yang dia minat tu. So jangan putus asa, keep belajar. RP insyaAllah kita akan sharekan pada next session. Nanti kita akan terus sharekan lah informasi-informasi untuk webinar kita sepanjang tempoh lockdown. Lagi lama lockdown, lagi banyak kita akan kongsikan. Untuk setakat ni kita hanya merancang 2 kelas, iaitu Grant Agropreneur Muda dan next mungkin rancangan perniagaan lah. So, InsyaAllah saya doakan kepada semua supaya terus sukses dan jangan putus asa lah dalam permohonan grant, jangan putus asa. Siapa rasa-rasa yang nak belajar personal boleh PM saya, yang ada dalam grup boleh PM saya personal lah. Right MC, thank you very much. Okay, so nampaknya boleh saya ni secara rawang sahaja. Saya nak tahu adakah webinar hari ni menjawab soalan-soalan anda. So saya nak respon daripada kalian. So macam ni saya boleh baca kat komen. So ada Cik Arif Khalid kata Alhamdulillah soalan banyak yang terjawab. Cik Farouk pun sama. Cik, terima kasih Tuan. Okay, Alhamdulillah bagus yang baik. Okay. Saya nak make sure. Kenapa saya nak make sure? Sebab ini memang kita terbuka. Kita nak make sure siapa yang nak mohon, pernah mohon, ada pernah gagal tu, kita nak cari solusi yang terbaik untuk semualah. So nampaknya respon yang baik, bagus. Cik Saiful pun kata, Cik Justin Sabah. Okay, kata thank you banyak ilmu hari ni. Okay.
Okey. Tak ada masalah. So, macam biasalah, macam Cik Suhaidi kata, kita akan buat next webinar mengenai RP, iaitu rancangan perniagaan. So, memandangkan RP ni adalah satu topik yang saya sendiri pun saya rasa berat sebab saya adalah bekas Bachelor of the Aquaculture. Dalam bachelor tu pun saya pun ada belajar RP, tapi sangat kata orang cover je, dia tak on deep. So ni banyak tau benda ni. So jadi once saya explore, dikongsikan oleh Cik Suhaidi, memang kata saya pening lah. Tak habis lah katanya. Okay, so saya kata, okay, so next webinar. So memang kita akan buat RP. Apa-apa announcement kita akan lalu platform kita di Facebook. So nanti kalau tak Facebook, jangan risau. Untuk WhatsApp webinar kita yang sedia ada ni, saya pun akan post up. Siapa yang nak boleh PM tepi saya lah. So macam mana proses untuk sertai kita punya next program. Okay. Right, sorry MC, cuma last saya nak kena beransur dah. Boleh tak kita onkan semua video, kita nak ambil gambar sekejap. Okay, Cun boleh? Minta tolong sekejap. Minta semua boleh on, kita nak ambil sesi bergambar. Cik Saiful kata boleh on, tak ada hal. Ambil gambar. Okay, Cik Ayubi dah on, Cik Fikri, terima kasih. Jet Justin. Okay. Okay, yang lain. 1, 2, ada yang 2, 3 lagi tu. Okay. Right, 1, 2. Okay, stand by 1, 2, 3. Right, freestyle. Alright, thank you very much semua. So saya kena beransur, ada hal sikit. MC sampaikan maklumat yang lain. Terima kasih kerana sudi mendengar saya membebel. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya personal pun boleh lepas ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okay. Okay, terima kasih Cik Suhaidi boleh ni rasulkan. Okay, so yang lain tak apa, saya brief sedikit saja. So next webinar kita akan announce on the siapa yang sedia ada dalam WhatsApp, saya akan boleh WhatsApp, boleh direct pada saya. Okay, untuk kali ni memang kita ada sedikit pembayaran minimum lah sebab dia satu topik yang berat. Saya terus cakap jujur je, saya tak nak kata macam mana free ke apa ke, saya terus direct je. Dia satu topik yang berat, dia memang mempunyai skill. So ada sedikit bayar minimum. Tak terlalu mahal, jangan risau sebab kita nak make sure siapa yang buat RP semua lepas. Tak kisah RP ni akan digunakan untuk semua jenis geran. So jangan risau. So saya sangat ucapkan ribuan terima kasih.